komputer. Okey, mungkin ada di kalangan kita yang dealer ataupun introducer yang berminat nak buat secara nak buat secara serius dalam bisnes di Quantum Metal ni. InsyaAllah saya akan cuba share lah share sedikit sebanyak pengalaman saya dalam membina agensi ni. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda semua melancarkan perniagaan kita pada masa-masa yang akan datang lah. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis, malam Jumaat, saya pun tak berhasrat untuk memanjangkan program ni. Kita akan cuba habis dalam masa yang dalam masa kurang daripada 1 jam. Tapi kalau ada soalan-soalan nanti mungkin akan panjanglah sikit. Sekejap slide. Semua dapat nampak tak slide? Kalau ada apa-apa nak tanya ke, terus tanya je. Saya cuba jawablah. Okey, kita ada berapa orang ni? 37 orang. Okey. Bagaimana menjalankan perniagaan di Quantum Metal? Okey, tengok ada yang chat sikit nampak. Okey, alhamdulillah. So saya kenalkan diri saya dulu pada mungkin yang first time masuk Zoom saya ni. Saya kenalkan, nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya sebenarnya tahun ni dah tahun ke-16 lah dalam industri keuangan Islam. Pengurusan dalam industri takaful. Cuma saya simpan emas ni dah lama daripada tahun 1996 lagi. Mula bersama Quantum Metal pada 5 Julai 2021. Sampai sekarang ni bulan berapa? Bulan 2, hampir 2 tahun lah, lagi 5 bulan genap 2 tahun saya di Quantum Metal ni. Dan sekarang label saya sebagai dealer developer. Sekarang saya memang tengah struggle untuk kejar merchant ni. Memang ingatkan senang, rupanya susah juga nak hasilkan, nak jadikan merchant ni. Tak semudah yang difikirkan lah. Tapi insyaAllah lah, dengan tim yang ada ni, insyaAllah saya rasa saya akan cubalah sedaya upaya untuk capai level merchant tu segera. Saya selalu share dengan tim saya, kenapa saya nak sampai level merchant tu, bukan sebab saya nak duit pun. Sebab untuk memudahkan tim kita buat aktiviti. Kalau merchant, daripada segi kontrol komisen tu secara keseluruhan. Jadi kan kita tengah giat buka, setiap minggu kita ada buka boost kan. Jadi kalau saya merchant, kita ada lebih kita ada lebih dana tu, kita boleh buka tempat yang best-best di pasar raya, di dalam shopping komplek yang ramai orang. Jadi daripada segi potensi untuk kita mendapatkan klien-klien yang kualiti tu lebih tinggi lah. Okey, sedikit sebanyak background saya selain daripada selain daripada buat takaful lama. Okey, ada beberapa lah kejayaan yang saya dah capai, tapi ini bukanlah nak bangga lebih kepada nak menunjuk credibility saya lah sebagai orang yang berpengalaman dalam pengurusan agensi. Saya masih lagi menguruskan agensi takaful saya, dan sambil itu menguruskan juga 6 buah syarikat dengan kaki tangan melebihi 30 orang. Alhamdulillah, saya untuk industri takaful saya pernah 4 kali menjadi top recruiter untuk nationwide. Jadi saya sangat faham lah bagaimana nak rekrut orang dari segi approach, presentation dan juga recruitment. Okey, ini sedikit sebanyaklah kenapa saya memilih untuk buat bisnes
quantum metal ni pasal dia berkaitan dengan emas lah. Dia berkaitan dengan emas. Jadi bila bercakap tentang emas ni, dia sentiasa relevan. Daripada dulu sampai sekarang, dia sentiasa relevan lah sebab dia mewakili kekayaan, dia diiktiraf sebagai mata wang. Dan paling best sekali saya suka sebab bisnes emas ni ataupun bisnes di quantum metal ni sebenarnya dia sangat-sangat kurang rejection. Kalau betul kena cara, you all akan sangat-sangat kurang rejection. Nanti saya akan ceritakan sekejap lagi saya cycle ya. Macam mana kita punya presentation, kita punya approach tu boleh membantu kita daripada segi mengurangkan kita punya rejection. Sehingga ingat saya buat ni, saya rasa adalah seorang dua yang saya tak close lah. Tapi yang tak close tu pun bukannya pasal dia tak nak, cuma dia tak tahu nak guna internet banking, dia tak ada. Jadi perkara-perkara tu yang menghalang daripada saya buat closing lah. Tapi biasanya kalau kita cerita dengan kaedah yang betul, insya-Allah lah daripada segi closing tu ataupun rejection tu sangat-sangat kurang lah. Cuma kalau ada biasanya dengan emas ni tak ada masalah. Orang tak ada masalah dengan emas lah. Masalah orang biasanya daripada segi rejection tu ialah syarikat. Ni syarikat ni scam ke tidak ni? Macam mana kalau dalam sistem tiba-tiba hilang dan sebagainya kan? Dia lebih takutkan syarikat tu, dia tak takutkan emas. Sebab dia percaya emas ni memang semua orang yakinlah dengan emas ni sebagai alat untuk kekayaan, sebagai mata wang dan sebagainya. Jadi lebih mudahlah untuk kita menjalankan perniagaan ni. Okey. Fahami asas perniagaan kita. Okey, ramai kalau orang tak faham, orang ingat kerja kita ni jual emas. Tapi sebenarnya kerja kita ni bukan jual emas. Kita tak ada jual emas pun. Waimah, saya walaupun ada ramai konsultan yang bawa emas, dia sampel kan, 1 gram, 5 gram, 1 dinar, 10 dinar. Tapi saya memang tak pernah bawa. Saya tak pernah pun nak tunjuk dengan orang emas fizikal tu. Sebab saya tak jual emas. Jadi kerja kita faham kita punya jenis asas perniagaan kita. Asas perniagaan kita ialah ajak seramai orang buka akaun emas percuma. Akaun emas digital patuh syariah percuma di Quantum Metal. Ajak seramai orang. Kemudian didik ahli pasukan kita. Kita bila dah ajak, orang-orang tu semua duduk dalam bawah kita punya team. Jadi kita didik dia, educate dia untuk tentang kebaikan simpanan emas. Kemudian kalau anda masih belum mencapai pangkat dealer, capai pangkat dealer secepat mungkin. Nanti mungkin ada strategi yang akan saya share bagaimana daripada introducer boleh mencapai dealer secepat mungkin. Sebab dealer adalah rank bermulanya kejaya kita di Quantum Metal ni. Kejaya kita bermula apabila kita mencapai pangkat dealer. Dan lepas tu kerja kita ajar orang lain bagaimana nak jadi dealer. Itu je lah. Lepas kita jadi dealer, kan kita lepas dealer, kita ada dealer developer, kita nak menghasilkan 5 dealer. Jadi kita memang kerja kita tu sampai kesudahnya mengajar orang lain bagaimana nak jadi dealer. Ini saya cakap kalau kita buat perniagaan di Quantum Metal ni. Jadi itu saja sebenarnya kerja kita ialah melahirkan lebih ramai dealer. Okey, kita tengok career path kita. Kejayaan kita bermula di sini kan. So kita buka akaun percuma, daftar je, kita menjadi members. Jadi members ni free je. Benda free kita nak jual memang senang gila lah. Benda free, jual benda free. Suruh orang buka akaun. Kemudian kalau dia nak jadi introducer, dia kena beli sekurang-kurangnya salah satu daripada produk ni. Sama ada dia beli 1 GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5. So dia boleh minta dia punya dealer untuk naikkan kepada introducer. Ini kerja senang. Beli sendiri terus jadi introducer. So introducer dah boleh start dapat commission ataupun overriding ataupun royalty daripada belian orang yang dibawa masuk dalam sistem dia ataupun orang yang buka akaun Quantum Metal ni menggunakan register link dia. Kira-kira
Untuk jadi introducer kira, GAE kali 5 masih kira lagi. Kemudian kita boleh jadi dealer. Macam mana jadi dealer ialah kita kena ada sekurang-kurangnya 5 orang pelabur. Pelabur tu apa kategorinya? Dia beli sekurang-kurangnya GAE kali 5. Satu unit tu kita consider dia sebagai pelabur. Dia ada beli produk GAE, tak kisah kali berapa, satu unit pun dah dikira sebagai pelabur. Kita nak kena ada 5 orang dan jualan terkumpul daripada direct unit kita tadi, iaitu orang di bawah kita, level 1 kita, mestilah 30,000 daripada produk GAE kali 10. Produk GAE kali 5 tak boleh, hanya produk GAE kali 10 untuk naik dealer. Okey. Kemudian daripada dealer kita boleh naik dealer developer dengan menghasilkan direct bawah kita, direct line kita ataupun direct unit kita, 5 orang dealer lagi dengan jumlah jualan 150,000. Asalkan 55 orang je dah settle. Sekejap, ada. Okey, hasil 5 orang direct kita menjadi dealer, kita dah boleh apply untuk jadi dealer developer. Jadi admin saya tak balik lagi ni. Saya geram ni, tak ada orang nak jaga. Geramnya. Okey, kemudian dia kena direct, dia tak boleh katakan kita ada introducer, bawah introducer tu baru dealer, itu dia tak kira. Dia nak betul-betul direct daripada kita. Maksudnya kita yang recruit ataupun kita yang memperkenalkan orang tu jadi dealer, baru ada 5 orang, barulah kita layak untuk naik dealer developer. Cuma dealer developer ni daripada segi komisen tak adalah menarik sangat. Dia sama je macam dealer. Tapi dia adalah jabatan untuk daripada dealer nak pergi ke merchant, kita memang kena naik dealer developer dulu. Kemudian daripada dealer developer kita boleh naik pangkat kepada merchant, iaitu dengan cara kita melahirkan 5 orang dealer developer dan 25 dealer. Ni pun sama juga. Ini semua nak kena direct unit kita. Tak boleh level 2, level 3 tak ambil kira. Macam saya lah sekarang ni. Siapa dia kalau nak ikut level 1, level 2 ni, level 2, level 3 ni banyak, berpuluh-puluh, dah nak 100 lah. Tapi direct ni yang tak cukup. Direct ni yang tak cukup ni. So ini cabaran dia, 5 DD dengan 25 direct. Okey, sekejap. Alright, itu tentang career path. Lepas merchant, dia ada lagi merchant developer. Sebelum ni lepas merchant dia pergi ke senior merchant. Tapi baru-baru ni syarikat tambah lagi untuk melambatkan lagi kan, sebab syarikat kan biasalah bila dah ramai naik kan, dia akan memperlahankan sikit pergerakan kenaikan tu dengan cara dia buat lagi satu ataupun dia lambatkan untuk pemutusan dia. Sebab that's why saya cakap career ni sangat-sangat menarik, sebab syarikat memang alert dengan benda ni, dia panjangkan dan juga dia tambah tier-tier baru. Lepas merchant ni kita ada merchant developer, kemudian kita ada senior merchant, lepas tu kita ada senior merchant developer pula sekarang. Okay. Jadi bagi saya ni sesuatu yang bagus lah syarikat buat, sebab sentiasa akan ada pangkat baru. That means daripada segi career kita sangat-sangat bagus. Jadi kita akan long lasting dalam kerjaya di Quantum Metal ni. Bos, macam mana nak tahu bila kita dapat komisen? Saya baru introducer, tapi bawah saya dah ada yang beli GA kali 10 dan GA kali 5. Komisen terus masuk. Kita dekat Quantum Metal ni yang menariknya, antara saya suka, selain daripada kita tidak menjual, kita tak ada tarikh komisen. Di Quantum Metal ni kita tak ada tarikh komisen. Saya tahu Ayu tak tahu kat mana nak semak Ayu punya komisen tu. Pergi dekat GSA, pergi cari log.
Kalau kita pergi ke GSA, kita ke view, lepas klik view, kita ada klik list. Lepas klik list, nanti dekat bawah sekali ada log, klik dekat log tu. Nanti kita akan nampak dia tulis itu introducer berapa gram kita dapat. Sebab introducer dia punya commission dalam gram mas. Jadi dia ada tulis itu berapa gram yang akan masuk ke dalam kita punya account GSA ni. Okey, ni ialah career pass. Jadi tak ada masalah. Kita tengok, kita cuba kejar naik DD dululah. Sebab kalau ikut pengalaman saya sebagai dealer developer ni pun sebenarnya dah agak lumayan lah. Pendapatan saya sebagai dealer developer ni pun dah melebihi dah lebih 10,000 lah, 5 angka lah. Saya cakap kalau dah kita mencapai pangkat dealer developer ni. Okey, ini ialah struktur komisen yang dikeluarkan oleh pihak syarikat. Dekat sini kalian boleh nampak lah. Siapa boleh ambil gambar lah. Kalau tak, ni boleh ambil gambar, boleh screenshot ke. Ini ialah dia, introducer. Dia punya komisen dia 2, 1.5, 0.5. Setiap produk tak sama kan. Kemudian dealer dapat berapa? 5, 3.5, 1.5. Jadi kalau dihasilkan daripada dia punya introducer, kalau daripada member dia dapat 7 lah macam tu. Tapi lepas tu DD dia dapat 1% daripada dealer dia. Jadi bukan, ini ialah apa tu, dealer satu, dealer menghasilkan dealer 1%. Kalau DD dia akan dapat lagi 2.5 campur 1 ni, iaitu 3.5. Jadi inilah struktur komisen dia. Sehinggalah sampai ke senior merchant ni. Kalau tuan-tuan boleh totalkan ni, totalkan ni, dia 20%. 20% daripada keseluruhan kita punya sale ataupun kita punya sale lah. Tapi nak kena faham sikit dekat komisen ni. Sebab nanti kalau takut orang tanya tak boleh nak jawab. Contohnya kita tahu kita punya management fee 3.5% kan. Nanti orang tanya siapa di dalam ni? Damia. Ni Puan Damia, Cik Damia. Ni macam mana quarter mentor boleh bayar sampai 20% ni? Sedangkan management fee untuk produk GAE kali 10 ni hanya 3.5%. Macam mana quarter mentor boleh bayar? Lepas tu kita pula tak tahu nak jawab. Kita kata ini dah overpaid ni, confirm company ni scam. Kita pula cakap ya betul lah, agaknya memang scam lah ni. Habislah kita. Kalau tak tahu nak jawab, macam itulah jadi kita jawab. Jadi kena mahirkan kira. Kita semua tahu management fee 3.5, tapi kenapa commission boleh sampai 20%? Adakah company ni akan overpaid, tak boleh bayar commission nanti? Siapa boleh jawab? Siapa boleh tolong saya jawab? Kalau ada orang cakap macam tu, dia tengok ni, commission banyak juga nak jadi konsultan dekat quarter mentor ni. Kalau ditampur-campur ni, katakan senior merchant dapat members, beli JAE kali 10, tengok commission dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20%. Orang tu beli produk JAE kali 10, dia dapat 20% senior merchant ni. Sedangkan management fee 3.5% saja. Macam mana tu? Tak ke syarikat overpaid nanti? Daripada spread. Spread Syamila 3% je spread. Untuk JAE kali 10. Sedangkan komisen 20%. Habislah syarikat ni. Saya boleh jawab. Semua spread produk. Produk spread berapa? Produk GAE kali 10 spread berapa? Spread berantai. Spread berantai macam mana? Semua sekali, setiap gram ada spread. 3.5 kali 10. 30%. 10 tu apa? Dila Zulfa. 10 tu apa?
10 kali ganda. JE kali 10 kali ganda, 3.5 kali 10 kali ganda. Campur semua. Untung daripada management fee. Okey. Tak kisahlah. Janji faham apa benda dia punya cara nak jawab dan pastikan tahu jawab lah kan. Sebab kita punya management fee 3.5% tu bukannya daripada katakan kita beli produk GAE kali 10 kan harga dia sekarang ni 1080 lebih kan. Kemudian kita punya management fee 300 lebih. 300 lebih tu diambil daripada mana? Daripada 9 kali ganda pembiayaan tu kan. 9 kali ganda daripada modal kita tu. Katakan 9,000 lebih. 3.5% tu 9 daripada 9,000 lebih. Jadi dia 330 lebih kan. Kita kena bayar 338. Tapi komisen kita datang daripada asas. Bayaran asas kita. Kalau katakan RM1,086, 20% daripada RM1,086 tu. Baru sekitar 200 saja maksimum sedangkan kita collect management fee 300 lebih. Dekat situ pun dah tak akan overpaid. Kemudian ada spread lagi 3% setiap atas setiap gram, termasuklah gram yang dibagi untuk pembiayaan tu. Jadi kan kita beli tu ada banyak gram kan, 40 gram. Kalau kita beli JE kali 10, 3 spread untuk 3% untuk setiap gram. Jadi banyaklah. Jadi dengan arti kata lain, kod mana pun memang quarter metal yang untung. Dia punya keuntungan tu memang lebih lagi. Sobat tolong mute sobat. Okey. So pastikan boleh jawab bila orang tanya, jangan kita iyakan pula. Okey. Kemudian okey, jap. Okey, untuk buat bisnes ni ada satu perkara yang paling penting sekali ialah kita kena jelaskan dulu matlamat kita matlamat kita kena jelaskan dulu. That's why lah di agensi kita starting awal tahun je saya terus buat goal setting. Goal setting ni supaya kita menjelaskan matlamat kita. Apa yang kita nak dalam perniagaan yang kita buat ni. Sebab kalau kita tak jelaskan matlamat kita, apa yang kita nak, dia jadi susah sikit nak buat bisnes ni. Sebab saya bukan bos. Bukan bos kepada tim saya. Ataupun kita punya merchant bukan bos kita. Senior merchant, Puan Emily pun bukan kita punya bos kita. Siapakah bos kita sebenar? Siapa boleh jawab? Siapa bos kita? Bisnes ni boleh diwarisi. Diri sendiri salah, Nas. Diri sendiri yang masalah tu. Bila diri sendiri satu harga dia saya kongsi lah kan. Tolong mute kan. Kemudian apa tu? Tolong jaga. Okey, bila diri sendiri itulah jadi masalah. Contoh kita nak keluar kerja pagi ni. Alah, relax lah. Lagipun aku ni bos kan. Jadi diri sendiri bukan bos kita Nas. Bos kita sebenarnya ialah matlamat kita. Jadi tersuailah. Kalau boleh you all buatlah version board ke, dream board ke, apa-apalah yang boleh you all nampak setiap hari. Contohnya nak beli rumah. Contohlah ada orang dia memang tak ada rumah lagi. Dia nak beli rumah. Berapa harga rumah tu? 500,000. Ambil satu gambar dia, ambil harga dia, letak kat tepi katil kita, tampal supaya dapat kita tengok hari-hari dan dia masuk dalam minda suara sedar kita. Itulah matlamat yang kita nak buat quarter meter ni sebab kita nak beli rumah tu. Jadi kita kena ada matlamat yang jelas barulah kita akan buat. Kalau tidak, yelah kita tak ada matlamat kan. Umpama nak main bola ni, nak tendang bola ni masuk gol. Tapi tiang gol pun tak nampak kat mana. Tiang gol pun tak tahu. Tiang gol pun tak ada. Jadi kita tak boleh nak sepak bola masuk dalam gol. Sebab kita tak ada gol dia. Begitu juga bila kita buat bisnes ni. Kita buat bisnes perniagaan ni kita freelance tau. Jadi kita tak ada bos.
merchant tak boleh nak marah kita pun kalau kita tak buat kerja. Paling-paling dia cakap, kenapa tak ada sale ni, itu je. Senior merchant pun tak boleh marah, DD pun tak boleh marah. Sebab apa? Ini bukan makan gaji, ini bukan antara kontrak majikan dengan pekerja. Ini adalah bisnes agensi. Jadi masing-masing kena buat mengikut apa yang telah dia tetapkan. Contohnya, saya memang ada matlamat saya. Siapa yang pergi program goal setting saya tu hari, kita dah share dah. Kita nak beli, nak pergi haji secara package, kita nak bantu rumah anak yatim, kita nak buat sekolah tahfiz. Ini kita punya goal. Jadi benda tu kita share dengan family kita, kita share dengan kawan kita, aku nak capai pangkat ni, aku nak cuba dapat gaji income banyak ni. Dengan arti kata lain, itulah matlamat kita. Bila matlamat kita jelaskan, barulah senang kita vision board, barulah kita boleh ada sasaran untuk kita buat benda ni. Contohnya kita nak beli rumah tadi kan, 500,000. Jadi kalau aku nak beli rumah 500,000 ni, berapa income sebulan aku kena ada? Katakan aku nak kena ada 10,000 income sebulan. Jadi daripada sana kita akan clear matlamat kita, kita tahu berapa kita nak kena buat untuk capai income 10,000. Contohnya kita kena naik delay developer. So bila kita nak naik delay developer, kita kena jelaskanlah kita nak naik katakan bulan 6 tahun ni. Jadi kita punya aktiviti harian kita, kita punya tindakan kita semua ke arah nak naik DD pada bulan 6 nanti. Nanti saya akan cerita pasal sales cycle, macam mana kita nak buat bisnes ni. Daripada sana kita akan, tuan-tuan semua akan jelaslah apakah kejaya kita yang sebenar. Dan juga saya akan share juga bagaimana nak buat presentation semua. Okey, kemudian saya tak tahulah kenapa asyik hang je ni. Kemudian dua strategi dalam kejaya di quarter mental ni. Satu ialah team builder, satu ialah investor. Ada orang dia suka cari investor, okey? Dia jumpa orang kaya-kaya, dia suruh orang kaya-kaya ni invest banyak-banyak. Itu strategi pertama. Strategi kedua, ada orang dia tak kisah beli sikit ke beli banyak ke, tapi dia buat team besar. Hari-hari dia ajak orang buka akaun, jadi di introducer, jadi dealer. Hari-hari dia punya cerita jadi dealer, jadi dealer, jadi dealer. Itu ialah team builder. Okey? Dah. Tak lampu. Sakit mata. Sekejap, saya tak boleh mutekan orang lah. Dah. Kenapa ni? Okey. Itu ialah team builder. Team builder ni dia ramaikan orang di bawah dia untuk jadi introducer dan juga untuk jadi dealer. Jadi kedua-dua strategi ni boleh. Ada orang dia memang buat personal sale aja. Tapi kita sendiri fahamlah kalau kita buat personal sale ni menggunakan kudrat kita kan. Kena cari orang kaya, besok nak cari lagi, lusa nak cari lagi. Orang tu hanya jadi investor saja dan dia tak ada pun nak fikir nak jadi dealer ke dan sebagainya. So ada dua strategi ni. Jadi you all boleh pilih lah yang mana sesuai dengan dengan strategi you all. Ada yang kata ada pepatah kan, pepatah bisnes, kalau kita nak lari laju, kita lari seorang-seorang. Tapi kalau kita nak lari jauh-jauh, kita lari ramai-ramai. Jadi you boleh pilih dua strategi ni. Tapi yang paling penting sekali, wajib jadi dealer dengan segera. Sebab bila naik dealer ni, komisen kita dah jadi 7%. Dekat sinilah baru kita create pendapatan yang lumayan dekat kejaya sebagai quarter mental ni. Okey, sekarang kita dah masuk sales cycle. Apakah kerja kita yang sebenarnya? Okey. Tadi kita dah jelaskan matlamat kita kan. Kita dah ada vision board, kita dah clear dengan pendapatan yang kita nak cuba capai. So kita punya matlamat tu kenalah smart, kena spesifik, kena boleh diukur, measurable, kena boleh dicapai, achievable, realistic, sesuatu yang relevant dan juga realistik,
kemudian kena ada timeline dia lah. Kita nak buat dalam masa setahun. Dia tak boleh lari daripada SMART tu kan. SMART tu specific, measurable, achievable, apa tu, reality, apa tu lagi satu saya dah lupa dah perkataan dia tadi, saya ada sebut dah lagi satu ialah timely ataupun timeline dia. Reliable, reliable, sesuatu yang boleh dicapai. Okey, jadi lepas kita dah set upkan kita main matlamat tu, so hari ni kita kena masuk ke dalam sales cycle. Bila kita buat kerja, kita tak ada barang, macam saya cakap tadi, kita tak jual emas. Yang jual emas ialah quantum metal. Bila kita tidak jual emas ni, kita apa tu, tak boleh lari daripada sales cycle ni. Dia panggil sales cycle. Pertama, untuk buat sales cycle ni ialah prospecting. So setiap pagi kita bangun daripada tidur, kita kena tahu, kita kena ada satu list nama. Siapakah orang-orang yang boleh kita cerita tentang quantum metal ni? Siapakah orang yang kita boleh cerita tentang quantum metal ni? Jadi saya ingat saya nak tukar slide ni lah. Sekejap slide ni dekat lama sikit. Saya tukar slide lagi satu. Okey. Ini. So bila bangun pagi, kita nak kena tengok siapakah orang yang boleh kita cerita dengan dia tentang quantum metal hari ni. Jadi kita tak boleh, walaupun kita dalam telefon kita ada 5,000, 6,000 nama kan, tapi kita tak nampak tau. Jadi you all kena listkan macam ni. Ni contoh dia. Okey, ni contoh dia. Kena listkan. Contohnya Husaini, ni nombor telefon dia, jumpa dia dekat mana? Ataupun dia ni apa? Kawan sekolah ke, saudara ke, tulis kat sini. Jiran ke, tulis kat sini. Kemudian ada tarikh, kolom tarikh ni. Tarikh 1, tarikh 2, tarikh 3, tarikh 4, tarikh 5. Kemudian dia buat catatan sikit dekat sini buat catatan sini. Dah jumpa ke, dah close ke, dah buka akaun ni dekat sini. Okey. Kenapa penting benda ni? Sebab kalau dia tak buat macam ni, kita tak akan nampak siapakah kita nak approach selepas ni. Ini dia panggil prospect list. Prospect list ni penting sebab apa? Kalau katakan orang buka kilang roti, apakah bahan mentah kepada roti? Siapa boleh tolong jawab? Kalau kita buka kilang roti, apa bahan mentah nak buat roti dia? Tepung. Kalau kita buka kilang perabot, apakah bahan mentah untuk kilang perabot? Kayu. Kalau kita nak jadi konsultan di quantum metal, apakah bahan mentah kita? Emas. Bukan emas bahan mentah kita. Bahan mentah kita ni. Apa? Manusia. Ya, manusia, orang. Itulah dia bahan mentah kita ni, iaitu prospek dia panggil, prospect list. So inilah bahan mentah kita kalau kita nak jadi konsultan yang berjaya di quantum metal ni. Orang yang kita kenal, saya nak tanya sekali lagi, orang yang kita kenal dengan orang yang kita tak kenal, mana lagi ramai? Tak kenal. Orang yang tak kenal lebih ramai, orang yang kenal kurang. Jadi mula-mula kita kena, kalau kita biarkan nama dalam phone ni, kita takkan nampak siapa kita nak jumpa. Mulai hari ni, buat satu borang macam ni. Simple aja. Lukis dengan pembaris pun tak ada masalah, tak ada garisan pun tak ada masalah, tapi dia ada borang macam ni. Okey, tengok dalam phone kita, siapakah yang kita rasa kita boleh kita approach dia. So, list down kan orang-orang ni. Okey, list down kan. Siti, nombor 3 siapa? Nur, nombor 4 siapa? Haliza, Siti Nurhaliza kan. Lepas tu list kan. Kalau boleh dalam satu-satu masa kita ada sekurang-kurangnya 50 orang nama. Kalau tak boleh 50 ke 30 pun okey. Tapi kalau kita belajar, macam saya dulu trainer dekat Takaful, kita memang buat 100 nama. Dia panggil projek 100. Ini memang kena buat sebab kalau kita tak buat, kita tak akan tahu siapakah orang yang kita nak approach nanti.
Okey, contohnya you all memang tak pernah buat sale ini nak cakap orang yang tak pernah buat sale. Jadi kita akan list downkan dulu kawan-kawan kita. Bila kita list downkan kawan-kawan kita, kita boleh tengok tau nama dia. Oh, contohnya Usaini. Usaini ni memang kawan akulah. Jadi dia ni suka pedajal aku. Jadi patut ke tidak aku jumpa dia dulu. Nak cerita ni. Ini especially tak pernah buat bisnes tak tahu, tak pernah buat presentation. Kalau kita jumpa tiba-tiba kita tahu kawan kita ni kawan kedua kita ni Siti. Siti ni dia suka pedajal orang. Kalau kita jumpa dia akan condemn kita macam-macam lah. Jadi kita boleh kenal pasti daripada situ kawan mana dulu kita nak kena jumpa. Adakah Usaini ataupun Siti. Dari sana kita boleh sorting. Okey, aku nak kena jumpa Usaini dululah. Sebab Usaini ni dia baik, dia akan dengar apa aku present. Ataupun kita ada kawan-kawan ramai ataupun saudara adik-beradik kan. Tapi kita ni dah banyak kali buat bisnes kan. Sebelum ni jual sabun lah, jual macam-macam kita jual sebelum ni kan. Ada yang okey, ada yang tak okey kan. Jadi mungkin orang-orang ni rasa kalau kita nak jumpa lagi dia, susahlah, dulu dah aku nak jual benda lain dengan dia kan. Sekarang aku nak jual benda lain, dia boleh terima ke tidak? Macam adik-beradik saya lah, bila saya cakap Ailong, dia kata dah jual emas pula. Dia punya ayat macam tu kan. Jadi prospect list ni penting untuk kita menilai siapakah yang patut kita jumpa setiap hari. Contohnya kalau kita nak buat satu hari satu orang kita nak close, so every day kita kena ada orang yang kita kena buat appointment ataupun kena jumpa lah. Jadi kenapa kita nak kena letak macam ni Cik Husani? Jumpa kat mana dengan tarikh-tarikh ni? Ini adalah saya buat form ni berdasarkan daripada pengalaman bodoh saya dulu. Contohnya saya call Cik Siti ni kan. Puan Siti ni saya jumpa dia dekat bank masa tu. Tapi saya dah terlupa saya jumpa dia dekat mana. Bila saya call dia, Assalamualaikum Puan Siti. Ini Usaini lah. Saya ada nombor Puan Siti ni. Tapi saya tak ingat saya jumpa kat mana Puan Siti ni. Nampak tak? Orang tu tengok pun lah bodohnya lah. Dia ada nombor telefon aku tapi dia pun tak tahu dia jumpa aku kat mana. Tapi that's why lah saya letak ni kat mana saya jumpa dia. Adakah dia kawan sekolah ke, dia jumpa dekat kedai makan ke, kat mana, supaya kita ingat kita jumpa dia kat mana. Kemudian tarikh-tarikh ni saya buat sebab dulu-dulu saya selalu buat silap. Saya call Cik Abu lah contoh. Assalamualaikum Cik Abu. Ni Usaini ni. Lepas tu dia cakap saya, Usaini, bukankah kau dah call saya semalam? Kata. Jadi saya masa tu saya tak rekodkan tarikh-tarikh bila saya call ni. That's why lah borang ni memang berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri dalam kaedah merekod prospek. Jadi dekat sini kita tahu kalau prospek kita tu datang daripada mana dan kita pernah tak jumpa ataupun buat temu janji dengan dia sebelum ni. So di benda tu akan direkod. Jadi ada apa soalan tak dekat sini? Okey, jadi dekat mana kita boleh dapat senarai prospek tu? Okey, pertama daripada phone kita ni tadi kan. Kemudian macam saya cakap tadi, kawan kita yang kita kenal, yang tak kenal lebih ramai. Jadi macam mana kita nak dapatkan kawan-kawan kita yang kita tak kenal tadi? Orang-orang yang kita tidak kenal tadi untuk jadi sebagai kita punya prospect list. Kita ada online, kita ada offline kan. Kalau siapa-siapa yang pandai online, dia boleh gunakan online lah. Tegur ke, masuk grup WhatsApp ke, masuk grup Facebook ke, ataupun buat FBX dan sebagainya lah untuk mendapatkan prospek-prospek baru. Macam saya, golongan Gen 2, Gen 2 tahu Gen 2? Tahu? Gen 2 ni Gen 2. Jadi saya tak pandai online ni. Jadi memang kita gunakan kaedah fizikal. Kita buat counter, booth, pameran, kita pergi buat talimat. Sebab kita suka kaedah fizikal. Jadi kena ada fikirlah hari-hari dekat mana kita nak dapat prospek baru kita. That's why lah tim saya dia memang sukalah kalau saya buka booth ni sebab mudah untuk dapat prospek-prospek baru. Datang je pergi booth ni, kita dah siapkan dia orang join, dia akan dapat
prospek-prospek baru untuk dimasukkan ke dalam prospek list tadi. Jadi kalau dah ada banyak prospek list tu, kita dah rekod kan. Jadi kita tak payah risau lagi. Setiap hari kita dah tahu siapakah kita nak jumpa. Yang problem sekarang ni, ramai di kalangan kita bangun pagi setiap hari ataupun bila ada waktu terluang konon-konon nak buat QM ni jadi bisnes lah. Dengan siapa aku nak cerita dia tak tahu nak cerita dengan siapa. Betul tak Linda? Siti Nadia betul tak? Betul kan? Saya dah lama buat kerja ni, memang dah tahu dah. Bangun pagi ataupun setiap hari niat di hati memang nak buat bisnes QM ni. Tapi tak tahulah dengan siapa aku nak cerita dia ni. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita tak mula listkan kita punya prospect list ni. Kalau kita listkan, kita akan tahu siapa kita nak jumpa, siapa nak jumpa selepas ni, siapa lagi yang kita belum approach. Bila teringat nama-nama kawan-kawan kita yang mungkin boleh approach, terus kita rekodkan supaya tak lupa. Oh, dia ni aku belum cerita lagi. Aku masukkan dulu dalam prospect list. Nanti bila ada masa, aku nak approach, nak jumpa dengan dia, nak cerita pasal quantum mental. Okey, faham tak tentang prospek ni? Ada apa soalan? Pukul berapa ni? Sedap je saya cerita. 29.44. Ada apa soalan? Semangat ada. Apa tu? Semangat ada tapi tak boleh pergi mana-mana. Kenapa pula tak boleh pergi mana-mana? Buatlah secara online. Ramai je orang buat secara online lah. Tim saya ada Raihana, dia buat secara online. Ada 2-3 orang lagi lah. Farah dan sebagainya memang dia buat secara online. Seram nak mula ke ayat, bos. Jangan tak. Nanti saya akan ajar macam mana nak approach tu. Tapi yang paling penting sekali, you all kena buat tu tadi. Prospecting tadi. List prospect tadi. List of prospect tu kena buat dulu. Kalau you tak buat tu, memang tak akan mula punya. Okey, boleh. Kalau pagi-pagi nak ada flyers, okey je. Okey. Tapi you kena faham. You ada flyers tu untuk apa? Kalau setakat edar flyer, letak flyers kat kereta, itu bukan kaedah yang bagus. Orang ambil flyers tu, orang buang je. Kalau yang betul-betul nak edar flyers, pagi-pagi bangun duduk depan Maybank. Orang nak pagi-pagi ramai orang pergi keluar duit kan. Bagi dia flyers, nanti saya nak boleh tak saya dapatkan nombor telefon, nama dengan nombor telefon. Untuk apa? Nanti kalau ada masa saya nak buat appointment dengan cik, saya nak cerita pasal emas digital patuh syariah ni. Lepas tu bagi dia flyers, minta dia nombor telefon. Itu kaedah dia, prospecting. Bukan setakat bagi flyers, lepas tu tinggal macam tu je. Buat rugi kita beli flyers je. Okey, buat online dan ada flyers boleh. Tapi pastikan Ras, kita ada dapat contact number tu, nama dan contact number tu. Kena ada dia punya prospek tu. Letak kat kereta, letak kat kereta kita tak dapat contact dia. Siapa ni? Aku request nak buat. Kawan-kawan aku je dengan aku saya. Anas betul. Boleh. Saya dah buat list prospect tapi tak start cerita lagi. Siapa suruh tak start? Tak tahu macam mana nak present. Okay. Alright. Okay. Jadi semua dah faham tentang prospecting dan juga prospect list tadi. So bila dah buat tu semua, barulah kita masuk kepada Syaiwan. Okay. Syaiwan. Okay. Kita masuk kedua ialah approach. Tak payah approach lah, kita approach terus. Okey, kita approach terus. Ramai orang salah buat dekat sini. Dekat sinilah paling ramai orang tersilap buat. Okey, sebab apa silap buat? Sebab dia masukkan unsur-unsur presentation di dalam approach dia. Contoh, siapa ada nama dalam ni yang contoh saya nak sebut. Nick Asia. Okey, Nick Asia. Saya nak approach ni. Saya cakap macam ni. Nick, engkau nak tak beli emas 1 gram dapat 10 gram. So apa dia punya perasaan dia masa tu?
biar betul ni. Beli emas 1 gram dapat 10 gram. Confirm scammer ni. Confirm scam. Betul tak? Sebab apa dia akan dia tak dapat maklumat secara keseluruhan tau. Jomlah simpan emas. Kau dah ada melabur emas tak? Kau dah ada melabur emas tak? Dia akan, ya betul, tersilap cakap, risau dia fikir scammer. Dan semua orang berfikiran sama sebenarnya. Sebab apa? Dekat Malaysia ni kita dah ada banyak sejarah hitam tentang scammer emas ni. Kita ada dulu syarikat Geneva. Syarikat Geneva ni yang rasmikan syarikat dia Tun Mahathir Mohamad tau. Tapi last kali syarikat ni pun tutup. Sebab apa? Syarikat ni bayar keuntungan tetap. Lepas tu dia dalam paper gold aja kan. Banyak dalam paper gold, akhirnya syarikat tu tutup dah. Lepas tu kita pernah dengar tak Tok Belagak. Tok Belagak ni pun ramai orang ditipu tentang pelaburan emas ni. Jadi kalau kita approach tu, Encik dah ada buat pelaburan emas, Encik dah ada melabur dalam emas, Encik nak ke beli emas 1 gram dapat 10 gram? Encik jomlah jomlah Encik ikut saya melabur emas Encik. Tengok ayat kita approach tu sebenarnya mengundang kepada pemikiran orang, ingat yang ini adalah scammer. Jadi ingat dalam kita approach ni sebenarnya tujuan dia satu je, iaitu tujuannya untuk mendapatkan temu janji ataupun untuk minta masa prospek kita tadi dengar kita punya presentation. Paling simple sekali. Okey, macam saya, Assalamualaikum Cik Nas, Usaini ni lah, aku nak jumpa, saya nak jumpa lah dengan Cik Nas ni pasal saya nak terangkan, ataupun terus terang je kalau kita kawan kan, Nas, ni Usaini lah, aku sekarang dah buat bisnes content mental dah, aku ingat aku nak ambil masa kau sekitar 15 ke 20 minit, nak cerita dengan kau lah sikit pasal syarikat content mental ni. Engkau free hari Rabu petang atau Khamis petang ni? Terus bagi pilihan. Engkau free tak? Engkau free tak? Apa jawapan dia? Nas, kau free tak Nas? Kau free tak? Tak free. Kalau ujung dia tak tu, tak lah. Confirm tak. Terus bagi pilihan. Assalamualaikum Nas, ni Usaini lah. Aku sekarang dah buat content mental, tapi ingat aku nak share dengan kau pasal content mental ni lah. Boleh tak kau bagi aku masa 15 ke 20 minit hari Rabu, kita jumpa hari Rabu ataupun hari Khamis petang, terus bagi pilihan dia. Jangan bagi kau free tak, okey tak, semua akan tak jawapan dia. Jadi kita tak ada cakap jomlah aku nak keluar dengan kau minum-minum ni. Tak, terus cakap je, aku dah buat content mental sekarang ni, aku buat bisnes content mental, ingat nak share dengan kau lah pasal kau bisnes content mental ni. Aku tak lama lah, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Nanti kau tengoklah aku punya presentation tu. Selain daripada aku nak minta engkau komen aku punya presentation tu, nanti kau boleh tengok sekali lah apa yang ada dekat dalam content mental ni. Kita jumpa Rabu ataupun hari Rabu tengah hari ataupun petang. Nanti aku akan call kau sebelum kita jumpa tu. Nampak? Kita yang guide dia untuk minta masa dia. Kita bagi dia pilihan untuk kalau dia pilih mana pun dia tetap kena jumpa kita. Jangan kau free tak, boleh tak, memang tak memang tak. Jadi terus bagi pilihan. Ingat, tak ada presentation dalam approach. Hanyalah tujuan dia satu saja, untuk minta masa dia. Encik free. Boleh bagi masa saya sekarang ke? Boleh bagi masa saya 15 ke 20 minit untuk saya terangkan. Itu semua ayat-ayat kita minta masa dia, supaya didengar apa juga presentation yang kita nak buat. Sebab kalau kita tak bagi presentation yang betul, maka dia tak akan dengar secara keseluruhan. Ini saya ada pengalaman tau. Waktu saya buat takaful, saya ada seorang ejen. Dia kata, setiap saya ni, saya dah present, dia pergi pasar malam, satu pasar malam tu dia kata dia present. Saya pun tercengang juga dengar dia cakap, saya dah present ni semua ni, Cik Hussein ni. Satu pasar malam ni saya present, semua peniaga. Saya pun tanya dia, macam mana kau present ni? Saya kata, oh iyalah orang tu tengah meniaga ikan, saya jumpa kat dia, saya present lah. Begitu masa kau present tadi, orang tu buat apa? Orang tu tengah niaga ikan lah. Nampak tak?
dia tak boleh close satu pun sale dekat ni, walaupun dia pergi present satu pasar malam tu. Sebab orang tu tak bersedia pun nak dengar dia punya presentation. Orang tu tengah berniaga, tengah timbang ikan, dia nak pergi cerita pasal bisnes dia, pasal produk yang dia bawa. Memang taklah. Jadi ingat sekali lagi, approach ni tak boleh ada unsur-unsur presentation dekat dalam dia. Tak boleh cakap produk ni bagus ke apa ke. Cakap kita nak minta masa dia. Dia free hari besok atau lusa. Boleh tak bagi masa 15 ke 20 minit untuk saya cerita ni. Petang ni free untuk kita jumpa sekejap. Semua ayat-ayat dia begitu. Tak tu semua kalau boleh jangan letak dekat belakang. So ini perlukan latihan. Nanti cuba buat latihan sikit. Kalau nak mesej pun sama, saya pun selalu WhatsApp je, tak ada telefon pun saya WhatsApp je. Macam baru-baru ni saya nak jumpa orang tu, perempuan nama dia Huda, saya akan WhatsApp je, Assalamualaikum Huda, saya nak minum-minum lah sekejap, ingat nak share sikit pasal quarter meter ni. So saya datang kalau sebelah pagi besok, okey. Dia jawab pagi saya sibuk wajib saya ni. Kalau tengah hari tu sikit okey. Okeylah kita jumpa tengah hari dekat ada restoran kan dekat sebelah kedai tu. Saya guide dia untuk jumpa. Saya tak bagi dia pilihan, saya tak bagi dia yang tetapkan nak jumpa saya ke tidak. Tapi pada masa yang sama dia memberi masa kepada saya untuk saya cerita. Jadi dia dah bersedia untuk dengar saya punya presentation. Okey? Kalau katakan kita tak boleh nak jumpa, kita boleh cakap kita jumpa dalam Zoom ataupun live chat, ataupun saya buat video call, ataupun nanti saya nak aturkan masuk dalam program hari malam, hari Ahad malam guys, Selasa malam kita ada tiap-tiap malam kita ada program QM review kan. Jadi boleh daripada sana sebenarnya walaupun kita tak boleh present, kita still boleh boleh close juga sebenarnya. Alah, pukul apa dah ni? Oh, lagi berapa minit lagi pukul 10. Saya ni kalau dah bercakap susah nak berhenti. Latihan depan cermin, betul. Okey? Ingat approach ni paling-paling ramai orang buat silap. Dekat approach je lah. Ingat satu je, approach ni ulang dah 3 kali ni untuk mendapatkan masa dia. Okey. Kemudian masuklah bab seterusnya. Ialah fact finding ni saya rasa tak perlu sangat. Terus kepada presentation. Okey, presentation ni lah saya akan share dengan tuan-tuan sikit presentation ni macam mana nak present. Sebab nak cerita kan, takkan nak cerita terus cerita je. Sekejap nak cerita tu pun nak kena betul juga kan. Okey, sekejap. Okey. Saya nak, sebab saya memang jarang gunakan slide waktu presentation. Saya punya presentation, saya memang bawa kertas A4 paper, pen sebatang dan juga ILO. Itu je yang saya punya modal. Lepas tu belanja lah orang tu. Minum air. Makan jangan belanja minum je. Sekejap saya share macam mana nak buat presentation. Okey. Okey, proses terlangkah pula. Okey. Presentation ni, sepanjang kita presentation ni kita nak menerangkan kepada kita punya bakal pelanggan ataupun bakal team member kita, tapi waktu presentation ni akan ada soal jawab, bantahan beri jalan penyelesaian kepada bakal pelanggan kita, tunjuk dan juga kita beritahulah apa dia kena berapa dia kena masuk dan sebagainya. Okey. Ya, okey, tapi yang paling penting ialah presentation. Sekejap. Bos, kenapa kalau saya nak present orang tak nak dengar sangat? Ke sebab muka saya dapat budak? Tak adalah. Ini ialah masalah dekat approach tadi lah. Masalah dekat approach tadi. Kita tak minta masa dia dengan betul. Tak minta masa dengan betul. Minta masa dia, suruh dia dengar. Okey? Okey, sekarang saya nak share. Sekejap Saya nak share
whiteboard. Alah, sorry lah, minta maaf banyak-banyak. Saya tak berapa sihat lagi. Okey. Kalau kita dah pergi present dengan orang, kita dah buat fact finding sikit, Encik, okey Encik, dah berapa lama kerja sini Encik? Ceritalah, berbual cari titik persamaan. Kemudian kita boleh cakap dengan orang tu, okey Encik, sebenarnya saya datang ni saya nak share lah pasal bagaimana emas ni boleh menjadi apa yang ada di Quarter Metal ni. Kita ada produk-produk yang emas yang boleh menjadi solusi kepada kita punya perancangan kewangan kita lah. Okey, saya tahu, saya tak tahu, saya tahu Encik faham tentang sedikit-sedikit tentang pelaburan, tapi boleh tak saya nak tanya Encik, sekarang ni Encik punya investment ataupun pelaburan Encik buat kat mana ya? Boleh tak kalau saya nak tahu? Encik punya pelaburan sekarang Encik buat dekat mana ya? Apa dia punya jawapan? Siapa boleh tolong saya? Biasanya pelanggan akan cakap apa? Tabung haji. Ini kalau you tanya satu Malaysia, jawapannya standard. ASB. Trust. Ya. Jawapannya standard ASB. Kenapa tak boleh kan ni? Tabung haji. ASB. Tabung haji. Tabung haji. Ini standard dah. Kadang-kadang kalau orang tu cerdik sikit, dia cakap unit trust. Dia amanah lah. Okey, bagus tak investment ni? Investment ni bagus je. Memang baguslah, dan saya ucap tahniah lah sebab Encik memang orang yang ada kesedaran tentang buat investment Encik. Cuma saya nak beritahu satu, ketiga-tiga instrumen yang Encik gunakan ni, dia menggunakan masalah dia menggunakan ringgit Malaysia Encik. Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia ni apa masalah dia? Masalah kepada ringgit Malaysia ni Encik satu je, ialah inflasi. Inflasi. Tulislah dekat kertas macam ni, inflasi, tunjukkan depan mata dia, inflasi. Saya ambil contoh paling mudah lah Encik. Saya ambil contoh ASB. Siapa tahu ASB tahun lepas bagi berapa persen keuntungan? Cuba boleh jawab. Rashdi. 4.5. 6%. Apa, mana ada 6? 4.6. Banyak sangat kerajaan nak bagi 6. 4.6 saja. Okey, siapa tahu kadar inflasi yang kerajaan umumkan tahun lepas? Kan kita dengar berita kan, kerajaan mengumumkan kadar inflasi tahun ini berapa. Lepas tu kita tak ingat dah berapa dia cakap kan. 4.5. Ya, 4.5. Kerajaan declare inflasi 4.5. Okey, sebenarnya lebih. Kalau tanya saya, lebih daripada 4.5. Kalau kita tengok harga ayam, harga telur, mana ada 4.5, lebih kan? Ini kerajaan declare saja Encik. Okey, kalau dalam ASB kita contohlah, Encik ada duit 1,000. Kalau Encik biar selama setahun, Encik dapatlah untung RM46. Sebab persentage dia 4.6 kan? Jadi RM46. So duit Encik akan jadi RM1,046 dah. Encik bawa keluar duit ni, Encik nak beli barang. Barang dulu tu harga dia 1,000. Tahun lepas, Encik pun ingat nak belilah. Tapi barang ni dah naik harga Encik, jadi RM1,045. Jadi saya nak tanya Encik, sebenarnya kita untung tak buat pelaburan kita ni? Kalau kita buat dalam RM, sebenarnya kita tak untung pun. Sebab apa? Walaupun kita ada pulangan, tapi kita punya inflasi tadi sama tinggi dengan kita punya pulangan tu. Sebenarnya menyebabkan dia tak untung pun sebenarnya. Tahun lepas Encik ada 10,000, dengan tahun ni Encik ada 10,000, sebenarnya dah tak sama lagi dah. Sebab daripada segi nilai dia telah dimakan oleh inflasi. Jadi hari ni Encik, saya nak datang share dengan Encik kalau boleh kan. Kalau Encik seorang yang bijak, Encik alihkan sebahagian daripada pelaburan Encik tadi tu. Kita kata saja Encik seorang yang bijak, kita alihkan sebahagian daripada pelaburan tadi tu kepada emas. Sebab apa saya nak suruh Encik buat emas ni? Sebab emas ni Encik dia kalis inflasi. Kalis inflasi. Emas ni kalis inflasi. Sebab apa Encik saya cakap emas kalis inflasi? Encik tengok Encik tengok. Waktu dulu zaman Nabi 1400 tahun yang lepas, 1 dinar dapat beli 1 kambing. Okey. 1 dinar. Hari ni tahun 2023, 1 dinar
masih lagi dapat beli satu kambing. Ini ramai orang jual emas semua pakai kronologi ini. Encik, satu dinar dapat beli satu kambing. Satu dinar ni lebih kurang 4.25 gram, lebih kurang dalam 1,500 memang dapat beli satu kambing. Jadi nak menunjukkan emas ni dia memang kalis inflasi, Cik. Encik tengok tahun 2000 emas harga dia RM35 per gram. Hari ni 2020 sampai 2020 harga jadi 250 per gram. That's why lah, Cik, emas ni kalis inflasi. Dari segi kenaikan harga dia pun seiring dengan kadar nilai yang hilang disebabkan oleh inflasi. Kadar kenaikan ni, Cik, melebihi 600% tau. Pada kadar purata 20 ke 25% setahun kenaikan harga emas. Apatah lagi, Cik, kita pun guna, kita tambah lagi dia punya kesedapan ayat tadi. Apatah lagi, Cik, di dalam quantum metal ni, macam mana nak pergi second page ni new whiteboard. Apatah lagi, Cik, di dalam quantum metal ni kita ada satu produk. Nama produk tu produk gandaan. Produk gandaan. Dia perlu tahu ke GAE ke semua? Dia belum, tak perlu tahu pun sekarang. Produk gandaan ataupun gold asset enhanced kita katakan dia. Di mana, Cik, katakan Cik ada modal 10,000, okey. Quantum metal akan bagi 9 kali ganda daripada modal Cik tadi. Kenapa saya nak cakap 10,000? Supaya saya nak dia ambil 10,000. Kalau saya cakap 1,000, dia akan ambil berapa? 1,000 lah. Jadi macam mana nak close besar? Orang-orang yang close besar ni semua dia cakap dia buka 100,000. Kalau yang datuk-datuk yang datuk yang close beratus-ratus ribu tu, dia kali buka. Kalau Encik ada modal 100,000, kita tak apa, kita buat dulu dengan 10,000. Jadi dengan modal dengan 10,000 tadi, Encik akan dapat pembiayaan. Pembiayaan tawaruk. Tawaruk murabahah. Tawaruk murabahah sebanyak 9 kali ganda daripada modal Cik, iaitu 90,000. Okey. Jadi menyebabkan modal Cik tadi digandakan 10 kali menjadi 100,000. Menarik tak, Cik? Menarik Yang ini Cik tak payah nak apply, yang ini semuanya secara automatik dia buat. Walaupun ada siklis ke, sitos ke, tak ada masalah. Bila kita beli produk ni, terus dia bagi pembiayaan 90,000 ni untuk menggandakan produk kita ni kepada 10 kali ganda. Sepatutnya Encik dengan 10,000 ni, sepatutnya lah Encik dapat beli 40 gram emas. Tapi oleh kerana modal Encik telah digandakan 10 kali, Encik dapat beli 400 gram emas. Banyak tak, Cik? Banyak kan? Katalah emas naik RM10 segram. Encik akan dapat, sepatutnya Encik untung 400. Tapi dekat sini Encik dah untung 4,000, Cik. Bila untung macam ni, Encik boleh terminate pembiayaan ni, quantum metal akan ambil balik duit dia yang 90,000 tadi. Quantum metal akan ambil balik, kita akan ambil balik modal asal kita 10,000 dengan keuntungan 4,000 tadi. So kita akan dapat 14,000. Cik rasa best tak kalau ada program macam ni? Sebab apa saya cakap best? Dengan kenaikan emas 1%, kita akan dapat untung 10%. Dengan kenaikan emas 22%, kita akan untung 20%. Dengan kenaikan emas 3%, kita akan untung 30%. Sebab kita ada gandaan sehingga 10 kali. Okey, boleh present macam ni? Diam macam ni? InsyaAllah, macam boleh. Boleh Kemudian, Cik, kita ada lagi satu produk. Ini kadang-kadang bila kita masa ni lah kita akan ada bantahan. Bantahan macam-macam lah bantahan. Ingat satu tip saya. Selalu ingat tip ni, jawablah bantahan dengan soalan. Selalulah menjawab bantahan dengan soalan. Pagi-pagi ni, lepas subuh tadi ada orang bagi bantahan dekat saya. Dia kata macam ni nak jawab ni, Cik Ustaz ni. Ada satu ustaz ni kata, beli emas digital ni haram. Sebab dia kata Rasulullah cakap mesti ada emas fizikal on the spot nak kena bagi. So apa jawapan dia? Okey, kita punya ni dapat penguasaan syariah daripada Tawafuk dan juga Isra. Okey, ini memang badan yang diiktiraf oleh Bank Negara sendiri. Yang ustaz tu dia ada dapat pengiktirafan dari mana-mana ke? Saya tanya dia.
Dia kata tak tahu kan dapat pengetahuan dari mana-mana. Dia cakap macam ni, Cik Husaini, dia kata memang majlis fatwa haruskan, halalkan, dia kata. Tapi sebenarnya Rasulullah tak benarkan pun, dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap balik semula, adakah Encik bermaksud yang majlis fatwa ni tidak mengikut Rasulullah? Legus dia jam terus. Encik jangan nak tuduh orang kafir, saya cakap dengan dia kan. Jadi itulah proses kalau kita selalu menjawab dengan soalan. Jadi kita akan lebih selamatlah. Contoh, QM ni scammer. So kita jawab dengan soalan. Macam mana Encik tahu? Encik ada apa-apa bukti ke? Jawab dengan soalan. Tu tips dia. Selalulah menjawab bantahan dengan soalan. Saya nak balik ni tanya dengan isteri saya dululah. Isteri Cik tu dia konsultan quarter metal ke? Jawab dengan soalan kan. Okey. So kalau katakan dalam presentation kita tadi dah ada buying signal. Contohnya apa buying signal? Menarik juga produk ni Cik Husaini. Jadi kita boleh ambil balik duit ni, kita untung. Boleh Cik, itu adalah buying signal. Maksudnya dia dah ada menunjukkan ciri-ciri dia suka kepada produk ni. So kalau saya terminate, saya akan dapat untung lah Cik Husaini. Ya, saya dapat untung. Dia akan masuk terus dalam bank. Dia akan masuk terus dalam bank. Itu ialah dia panggil signal dia, buying signal. Bila dah ada buying signal, kita jangan terhegeh-hegeh lagi tau. Janganlah terhegeh-hegeh lah, nak pergi buka handphone lah, masa tu lah habis bateri lah. Tak boleh terhegeh-hegeh. Terus buat closing, terus buat penutup. Okey Cik, saya dah ada share link tadi. Cuba Cik buka handphone Cik. Cik buka handphone saya sekarang. Cik nampak tak link tu? Cuba klik klik link tu, itu untuk link pendaftaran. Cik hanya perlu masukkan nama, nombor telefon, email dengan nombor kad pengenalan, dan kita tak ada kenakan apa-apa bayaran pun kepada pendaftaran ni. Terus dia buat closing. Contohnya pula ada nak cakap, alah Cik Husaini, kena. Boleh juga kalau kita nak cakap, tak ada masalah. Non-Muslim kita share pasal tawaruk murabahan ni, macam mana kita nak bagi contoh. Okey, nanti kejap lagi saya akan cakap macam mana nak bagi contoh dia. Okey, dia sebenarnya pinjaman. Kalau dalam Islam ni, pinjaman ni dia tak boleh. Sebab apakah kita bayar tu ada lebihan kan, dia jadi riba nanti. Jadi dulu-dulu tak ada lah perbankan Islam ni. Lepas tu bila masuk tahun awal tahun 80-an, mulalah kerajaan buat perbankan Islam ni. Okey, jadi cara bagaimanakah nak menghalalkan pinjaman tadi supaya jadi halal, tak ada unsur-unsur riba kat dalamnya, maka ditukarkan pinjaman tadi menjadi pembiayaan, iaitu dengan melantik dia buat satu agensi lagi di bawah bursa, dipanggil Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila ni dia mengadakan transaksi jual beli. Contohnya bila dapat duit tadi, dia tukar kepada bahan komoditi lah, contohnya minyak sawit, dijual kepada orang yang nak buat pembiayaan tadi tanpa disebutkan harga kos. Dia mungkin jual RM1, RM2 dan sebagainya. Kemudian orang yang nak beli tadi tu, dia jual semula kepada Bursa Suk Asila komoditi tu pada harga sebenar ataupun harga sama dengan harga pembiayaan tadi. So dia akan bagi duit kepada orang yang nak buat pembiayaan tadi. Orang buat pembiayaan tadi boleh bagi semula ke bank ambil untuk ditukarkan sama ada rumah ke, kereta ke. Dalam kes kita ni ditukarkan kepada emas lah. Itu ialah tawaruk murabahah. Okey, saya nak tunjuk lagi satu presentation. Bagaimana katakan dia kata selalu orang bagi rejection, saya tak ada duit lah Cik Husaini, kenapa saya nak buka akaun emas ni, bukan saya ada duit pun. Jadi kalau dia tak ada duit, kita cakap macam mana? Kalau dia kata, alah saya tak ada duit lah, terus kita cakap, memang produk memang quarter metal ni dibuat khas untuk orang-orang yang macam kita. Saya cakap tu. Memang quarter metal ni memang ada juga produk orang yang macam kita. Orang yang tak ada duit lah, macam kita lah. Kita cakap, saya nak cari titik persamaan dengan dia ni.
Dia cakap dia tak ada duit. Saya pun cakap saya pun tak ada duit. Memang Quantum Metal ni dia ada juga produk untuk orang yang tak ada duit macam kita ni, iaitu produk GCA ni, yang mana kita boleh gunakan hutang kan. Tapi saya akan terus tanyalah, okey, tak ada masalah, tapi boleh tak saya nak tahu dia, Encik ada expenses tak ataupun belanjaan hangus ataupun hutang? Hutang memang ada Encik Ustaz ni. Nak tak saya tunjukkan macam mana hutang tadi boleh ditukarkan menjadi emas? Boleh ke Encik Ustaz ni? Boleh. Lepas tu kita terus buat presentation GCA lah. Dia tak perlu tahu pun tau produk-produk ni nama apa. Dia hanya perlu mendapat idea kita je. Okey Cik, contohnya macam ni. Encik ada emas lah 1,000 kan. Sebab kita ada satu produk ni, daripada emas 1,000 ni tadi, kita boleh gadaikan, kita akan dapat 85%. Okey. Jadi bila kita dapat 850 ni Cik, pada masa sama kita ada emas kat sini 4 gram. Emas 4 gram ni tadi dia tak akan hilang. Dia akan duduk dalam holding inventory dan kita boleh nampak dan dia reflect kepada kenaikan dan penurunan harga emas. Emas yang 4 gram ni. Jadi dengan arti kata lain, contohlah Encik ada hutang kereta sebulan RM1,000. Okey. Encik setuju tak dengan saya? RM1,000 ni duit hangus, betul tak? Encik tak bayar duit kereta, kereta kena tarik. Betul? Encik tak bayar kereta, kereta kena tarik. Setuju? Setuju dia kata. Okey. Hari ni kita buat satu cara Encik di mana kita boleh bayar kereta, pada masa yang sama kita simpan juga emas. Macam mana tu Cik Ustaz ni? Okey, katalah Encik bayar kereta tadi 1,000. Sebelum Encik buat bayaran kereta, Encik masukkan sedikit duit dalam bayaran ni tadi. Dalam 1,000 ni tadi, Encik tambah sedikit duit, dia panggil forced saving. Forced saving ataupun simpanan secara paksa. Okey? Simpanan secara paksa. Menjadikan duit Encik tadi 1,200. 1,200 ni Encik beli emas dapatlah 4.5 gram contoh Okey. Hari yang sama Encik buat gadaian. GCA nama dia. Encik buat keluar RM1,000. Insya-Allah Encik 2 hari bekerja akan masuk ke dalam bank. Okey, bila masuk dalam bank Encik bayar duit kereta Encik. Kalau tidak nanti kena tarik, betul tak? Tapi Encik, emas Encik yang 4.5 gram ni tak hilang. Dia ada dalam holding inventory. Katalah tiap-tiap bulan Encik buat ni. Tiap-tiap bulan Encik buat sampai per bulan ke-12, okey, Encik ada 60, contoh je lah 60 gram emas. Kereta dapat bayar tak? Kereta dapat bayar. Emas ada tak? Emas ada. Okey, kan tadi saya cakap ada forced saving 200 kan? Forced saving 200 ni, dia ada dekat sini tau Cik. Okey, dia tak ada apa-apa syarat untuk keluar. Kalau katakan Encik nak pakai duit, dia tak ada tunggu matang ke, lepas tahun ke, tak ada. Bila Encik nak pakai duit, Encik tengok mana yang paling untung sekali, Encik boleh keluarkan. Contohlah waktu kita buat tadi, gadaian tadi, harga dia 250 per gram. Tiba-tiba sampai ujung tahun, emas naik 300 per gram. Sekarang nilai dia dah berbeza. Encik ada 60 gram. Gram ni tak berubah. Gram tetap 60 gram. So 60 kali dengan 300. Masa tu value emas Encik dah jadi 18,000. Kan tiap-tiap bulan kita ambil 1,000 tadi kan? Kita buat 12 kali kan? So kena tolak 12,000. So Encik ada balance lagi 6,000. Inilah duit simpanan jangka panjang Encik yang Encik gunakan dengan belian emas. Tapi pada masa yang sama, kereta Encik pun dah habis bayar. Jadi kita tunjukkan, kita tak payah nak terlalu tepat. Kita hanya nak buka minda dia saja. Okey. Tapi dengan produk ni juga sangat power tau. Dia produk GCA ni. Kalau you all pandai olahkan, sebenarnya orang kaya pun kita boleh close juga. Contohnya, dalam ni ada berapa orang? Saya nak tengok dulu nama. 111 kan? Katakan Zila ni. Zila ada duit dalam ASB 100,000. ASB 100,000. Puan Zila nak tak? Dalam masa 3 hari, saya tunjukkan 100,000 ni jadi 185,000 aset Encik. Nak. Nak kan? Okey, macam ni. Bawa keluar duit 100,000 ni dalam bank, terus beli emas. 100,000 ni tadi beli emas, dapatlah, saya contohlah harga 250 per gram, Encik dapatlah 400 gram emas. Hari yang sama Encik buat GCA. InsyaAllah 2 hari masuk balik semula 85,000 dalam akaun bank Encik.
Bila masuk dalam bank, terus masuk balik semula dalam ASB. Konon-konon nak dapat 4.6% tadi kan, interest dia ataupun dividen dia kan. Jadi 85,000 kali 4.6% pun banyak juga. Encik tengok sekarang encik ada 100,000 nilai emas dengan duit 85,000. Jadi 185,000. Okey. Encik biarkan selama setahun, 12 bulan Katakanlah emas naik harga 300 per gram. Tadi saya dah ceritakan macam mana emas naik harga 20 ke 30 gram. Saya ada senarai 20 syarikat dekat Malaysia, dekat dunia ni yang buat prediction harga emas pada penghujung tahun ni. Rata-rata predict harga emas akan pergi kepada 350, 380, 400 pun ada, 500 pun ada tapi kita ambil lah yang paling logik sekali 300 je. Tapi saya tanya, 400 gram yang ada tadi tu, dia stay tak? Dia still sama 400 gram, betul? Dia duduk dekat dalam holding inventory. Tiap-tiap hari encik boleh tengok. Tiap-tiap hari Cik Zila boleh tengok emas 400 gram ni. Memang boleh tengok. Tapi daripada segi jumlah value dia dah berubah. Dulu waktu gadai, 100,000 value dia. Selepas setahun, value dia jadi 120,000. Sebab emas dah naik harga 300%. RM300 per gram. Tadi kita dah ambil duit berapa? 85,000, betul? Betul. So balance ada lagi 35,000. Tapi Puan Zilam, Cik Zilam mesti tak seronok sebab dulu saya punya ASB 100,000. Sekarang dah tinggal 85,000. Tak ada masalah. Apa punya yang tak mute ni? Tak ada masalah, ambil balik semula 15,000 kat sini. So kita ada balance lagi 20,000. 15,000 ni masuk lagi sekali campur dengan ASB kita. ASB kita penuh balik semula 100,000. Tapi encik ingat kan tadi kita ambil 85,000 tu ada management fee, betul tak? 3.5% setahun. Lebih kurang dalam 2,900 lebih Okey, lebih kurang 3,000 lah. Saya tolak kat sini 3,000. Encik masih lagi ada untung 17,000. Encik tengok kalau encik biar dalam ASB tadi 100,000, encik dapatlah 4,600. Kalau harga ikut return tahun lepas lah dividen. Tapi kalau encik buat cara saya tadi, encik ada potensi, ada kebarangkalian untuk dapat 17,000. Tapi tadi kan kita ada 85,000 tadi kan. 85,000 ni masih dapat tak 4.6% ni? Masih dapat tak? Dapat. Dapatlah. Sekitar 2,500. So 2,500 ni pun dapat, 17,000 ni pun dapat. Best tak, Cik? Itulah kaedah presentation yang boleh kita gunakan. Macam mana pula aku nak keluar ni? Jap. Okey. So boleh nampak tak kaedah presentation tadi? Okey, faham tak? Boleh cuba tak buat aplikasi selepas ni? Tapi bila kita sepanjang presentation tu, kita ada nampak ada buying signal. Okey, ni saya rasa menarik Cik saya ni. Encik terus, handphone Cik mana? Encik buka handphone Cik, saya dah send link saya tadi. Cik boleh daftar. Cuba klik tu. Kita kena guide dia untuk pendaftaran tadi. Kita jangan biarkan tak apa nanti balik rumah Cik daftar. Ini link saya nanti balik Cik daftar. No. Hari tu juga depan kita mesti Encik kliklah link tu. Link tu Cik klik, cuba masukkan IC, nombor IC dengan tu. Kita kena guide dia untuk pendaftaran tadi Okey. Okey tak? Ini bahaya ni, dah masuk ujung-ujung ni. Takut saya cakap seseorang je ni Kang. Okey. Okey tak? Okey. So saya rasa cukup lah kan. Dah 10, 20 ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Mana kunci ni? Mana kunci pula? Sofia, tolong mute Sofia. Ada apa-apa soalan nak tanya?
okey sangat. Kena run record banyak kali. Ada lah korang ni. Okey, hopefully semua faham lah. Kalau tengok kena sediam je kan. So B semua faham lah okey, kepada yang belum lagi buat matlamat ataupun goal setting, kena clearkan balik semula kena buat, kena tengok balik semula apa sebenarnya yang you nak bila you nak buat quantum metal ni jadi kena tengok balik semula. Saya nak cakap quantum metal ni saya dah buat ni hampir 2 tahun ni memang seronok gila. Kita tak ada peraturan banyak tau. Kita kat sini bertuah sangat. Kalau you tahu, kalau you nak jadi ejen unit trust, unit amanah, you nak kena ambil exam tau, bayar 200.5. Unit trust punya ejen ada dekat sini. Saya bukan nak kutuk ejen unit trust ni, saya nak buat comparison. Berapa commission ejen unit trust dapat? Kalau dia buat cash, 3% je. Tapi you jadi dealer kat sini, dia dapat 7%. Tak ada tarik commission. Commission masuk hari-hari. Selagi orang beli, immediately commission kita masuk. Kemudian kita tak ada CPD hours. Selain daripada Daizer, kita tak ada CPD hours. Career program development tu kita tak ada. So kita tak ada documentation. Tak pernah lagi saya kena isi borang apa-apa dekat quantum metal ni bila saya join. Kemudian kita tak ada turun pangkat. Kita tak ada demotion. You dah jadi dealer, tak ada turun pangkat jadi introducer. Tiba-tiba tak beli emas selama setahun, you tetap juga dealer. Tak ada buat apa-apa rekrutmen ke, ajak orang ke, tak ada beli. Selama setahun pun tetap you jadi dealer juga. Tak ada turun pangkat. Kemudian kita tak ada maintenance of contract. Kita ada banyak bisnes lain kat luar kan. Kena beli sabun 200 baru dapat komisen. Ada tak? Ini tak ada. You tak beli emas pun 1 sen pun you tak beli pun, kalau ada komisen tetap you akan dapat juga. Jadi kita punya bisnes ni memang santai. Jadi dia sepatutnya tidak mengganggu bisnes-bisnes kita yang lain. Contohnya kita sekarang ada buat bisnes lain, run macam biasa. Gunakan pelanggan atau prospek yang ada untuk buat atau untuk tambah nilai kepada bisnes yang kita buat sekarang. Jadi kita jangan berhenti bisnes yang kita buat sekarang, kita kena buat betul-betul fokus, tapi pada masa sama kita add value kan. Sebab dia masih lagi dia tak ada banyak sangat regulation yang kita nak ikutkan, hanya buka mulut tanya. Kalau saya tanya, saya selalu tanya macam mana? Encik belum ada lagi akaun emas digital patuh syariah kan? Kepala saya pun menggiling, biasa dia orang pun ikut saya giling. Daftarlah encik, ni saya bagi link percuma je. So saya rasa cukuplah untuk hari ini sharing saya. Semoga saya bukan mengajar ini sharing saya buat perkongsian ni untuk you all dapat sedikit sebanyak idea lah dengan pengalaman saya 16 tahun mendirikan agensi ni. Jadi saya dah biasa sangat buat kerja-kerja pembangunan agensi dan juga latihan ni. Jadi saya faham lah sikit-sikit jadi dengan pengalaman ni yang saya lalui ni, saya sharekan dengan tuan-tuan semua. Semoga dapat manfaat kepada semua yang sudi hadir pada malam ni, insya-Allah. So minta tolong doakan saya cepat-cepat sampai merchant, insya-Allah. Saya pun akan doakan tuan-tuan semua yang berjaya dalam perniagaan quantum metal ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan kalau ada salah dan khilaf tu semua daripada kelemahan saya dan yang mana baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Hus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih.